going ongoing thing. Kurikulum rasmi atau nama lain ia ialah kurikulum kebangsaan atau kurikulum ideal. Kurikulum ini mempunyai ciri-ciri yang sempurna dari segi matlamat, perlaksaan dan penilaian. Kurikulum ini kemudiannya diangkat sebagai kurikulum rasmi negara setelah kurikulum ini diterima untuk dilaksanakan secara menyeluruh di semua sekolah, iaitu sekolah rendah dan sekolah menengah yang terdapat di Malaysia. Terlebih dahulu, izinkan saya menerangkan lebih dalam mengenai kurikulum yang terdapat di Malaysia. Yang pertama, kurikulum kebangsaan. Kurikulum kebangsaan ialah suatu program pendidikan yang merangkumi kurikulum dan kegiatan kurikulum yang merangkumi aspek pengetahuan, kemahiran, norma, nilai dan kebudayaan dan kepercayaan yang dapat membantu perkembangan seseorang murid dengan sepenuhnya melalui aspek rohani, emosi, intelektual dan jasmani dalam melahirkan warga negara yang cemerlang. Yang kedua, kurikulum sekolah. Kurikulum sekolah ialah segala rancangan pendidikan yang dikendalikan oleh sesebuah sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum sekolah terbahagi kepada dua bahagian, iaitu bahagian yang pertama ialah bahagian yang merangkumi rancangan pengajaran tahunan RPT dan rancangan pengajian harian RPH. RPT merupakan suatu garis panduan kepada seorang guru untuk merancang proses pengajaran dan pembelajaran mengikut minggu sepanjang tahun. Manakala RPH ialah satu dokumen rasmi penting kepada seorang guru profesional yang perlu disediakan sebelum pengajaran dilaksanakan. Rancangan yang dibina untuk setiap waktu pengajaran dalam masa 30 minit yang mengandungi maklumat pengajaran, langkah pengajaran, masa, aktiviti dan catatan. Kurikulum sebenar ialah pelibatan di antara kurikulum formal dan kurikulum tidak formal yang dioperasikan pada peringkat dalam kelas sahaja. Kurikulum formal ialah rancangan program pembelajaran secara lengkap dan umum dengan tujuan agar matlamat pendidikan dan tujuan dari tingkat pendidikan tercapai. Kurikulum tidak formal ialah kurikulum yang melibatkan psikologi, yang melibatkan perasaan, sikap dan tingkah laku. Seterusnya saya akan menerangkan lebih dalam mengenai dokumen standard. Yang pertama, dokumen standard kurikulum dan pentadbiran ialah dokumen rasmi tentang pelaksanaan pendidikan yang mengintegrasikan kurikulum, pembelajaran dan pentadbiran yang dikeluarkan oleh bahagian pembangunan kurikulum, iaitu Kementerian Pendidikan Malaysia. Dokumen ini bertujuan adalah untuk membantu dalam memudahkan penggunaan guru dalam mengatur isi kandungan, proses pengajaran dan pembelajaran dan serta melaksanakan pentadbiran. Yang kedua ialah standard kandungan. Standard kandungan ialah pernyataan yang lebih terperinci mengenai perkara yang guru perlu tahu dan perkara yang perlu dilakukan dalam waktu persekolahan yang merangkumi beberapa aspek iaitu pengetahuan, kemahiran dan nilai. Yang ketiga ialah standard pembelajaran. Standard pembelajaran ialah suatu pemetaan kriteria dan indikator kualiti pembelajaran dan pencapaian yang boleh diukur untuk setiap standard kandungan. Dan yang terakhir ialah standard prestasi. Standard prestasi ialah suatu set kriteria umum yang menunjukkan tahap-tahap penguasaan murid yang dianggap sebagai petunjuk bahawa sesuatu perkara itu telah dikuasai ataupun telah dicapai. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Sebelum itu, saya hendak memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Nofikar binti Mat Dusoh dan nombor matrik saya di 2019-209-1600 dan saya daripada kos Ijazah Sarjana Muda Pendidikan, Bimbingan dan Kaunseling. Dan hari ini saya akan menceritakan mengenai subtopik di dalam unit 10 iaitu mengenai dokumen standard kurikulum pentadbiran iaitu DSKP. Sebelum itu, saya daripada kumpulan 10 dan tajuk yang kumpulan saya dapat adalah penterjemahan dan pentadbiran kurikulum kebangsaan. Dokumen standard kurikulum dan pentadbiran iaitu DSKP adalah satu dokumen yang mengintegrasikan kurikulum dan pentadbiran. Di samping itu juga DSKP menyenaraikan standard kandungan iaitu SK, standard pembelajaran SP dan juga standard prestasi SPI. Mengapa DSKP dilaksanakan adalah kerana yang pertama equity dan kualiti, iaitu ia
memastikan kurikulum dan pentaksiran di sekolah mempunyai tahap capaian terbaik serta kurikulum yang merangkumi kandungan, pedagogi dan pentaksiran. Yang kedua pula, accountability, iaitu memastikan semua murid melepasi piawaian standard dan mengatasi masalah keciciran pembelajaran. Terakhir adalah piawaian pengukuran, iaitu membantu untuk memudahkan guru melaksanakan pentaksiran dalam proses pengajaran dan pembelajaran, penetapan pengetahuan, kemahiran dan nilai yang perlu diukur, mengenal pasti strategi penambahbaharuan dan pelaksanaan pentaksiran berasaskan sekolah. Bagaimana di SKP dilaksanakan adalah yang pertama, guru membuat rancangan pengajaran tahunan iaitu RPT dan membuat rancangan pengajaran harian iaitu RPH berdasarkan garis panduan standard kandungan, standard pembelajaran dan standard prestasi yang terkandung dalam PSKP. Yang kedua pula adalah guru melaksanakan PDP dan menjalankan pentaksiran dengan merujuk satu dokumen sahaja. Dan yang terakhir adalah guru perlu mentafsir perkembangan dan pencapaian murid melalui standard prestasi. Dan itu sahaja daripada saya mengenai dokumen standard kurikulum dan pentaksiran iaitu DSKP yang terdapat dalam unit 10 iaitu penterjemahan dan pentafsiran kurikulum kebangsaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama diberi Farah Syazwina binti Rusdi dan hari ini saya akan terangkan mengenai subtopik unit 10, domain objektif dalam penetapan matlamat dan objektif kurikulum pengajaran taksonomi Bloom. Domain kognitif, pengenalannya. Apa itu domain kognitif? Domain kognitif adalah domain yang melibatkan dua perkara iaitu komponen pengetahuan dan juga perkembangan intelek based on kepada Bloom 1956. Domain ini termasuklah mengenal, mengingat fakta dan juga prosedur yang terkandung di dalam kebolehan intelek. Mengandungi 6 aras, kategori aras iaitu bermula daripada paling mudah kepada paling sukar ataupun kompleks. Dan kategori ini diminta pelajar untuk menguasai sesuatu konsep sebelum menjawab soalan lain yang lebih mencabar. Sekarang kita akan lihat carta alih domain kognitif. Kita bermula daripada aras rendah yang terdiri daripada pengetahuan dan juga kefahaman, aras sederhana, aplikasi analisis dan yang terakhir sekali penilaian dan juga reka cipta untuk aras tinggi. Di sini kita akan lihat penerangan untuk setiap aras. Untuk aras rendah, kita ada pengetahuan dan juga kefahaman. Pelajar diminta untuk mendapatkan kembali, mengeluarkan kembali, mengingatkan semula maklumat daripada jangka panjang, ingatan jangka panjang seperti mendefinisikan, menyatakan. Untuk kefahaman, pelajar diminta untuk membina makna, tulisan dan juga grafik serta memberi contoh mengklasifikasikan suatu perkara seperti menjelaskan, menghuraikan dan juga membincangkan. Untuk aras sederhana pula kita ada aplikasi dan juga analisis. Untuk aplikasi, pelajar menggunakan prinsip yang telah dipelajari untuk melakukan sesuatu dengan cara menunjukkan, mendemonstrasikan serta melukiskan. Untuk analisis, pelajar memecahkan bahan kepada bahagian-bahagian kecil dengan memisahkan, menentukan serta mengasingkan suatu perkara. Untuk aras tinggi, penilaian, pelajar mula untuk membuat penghakiman based on kepada kriteria dan piawaian dengan cara menilaikan, membangkangkan, cadangkan. Dan yang terakhir untuk reka cipta, pelajar menyatu padukan elemen tersebut untuk membentuk satu gagasan yang berfungsi dengan cara menggabungkan, menggubahkan serta merekakan suatu perkara. Di sini kita akan lihat pengkelasan dimensi pengetahuan dan dimensi proses kognitif. Kita ada 4 perkara dimensi pengetahuan, 4 perkara dimensi proses kognitif. Pengenalan kepada domain efektif. Domain ini adalah berkaitan dengan sikap, nilai, perasaan dan juga emosi para pelajar serta tahap ataupun penerimaan sesuatu ataupun penolakan sesuatu. Ini adalah suatu perkara yang terlibat dalam proses pembelajaran.
Okey, baiklah. Kita akan lihat di sini berkaitan dengan carta alih pemain efektif yang bermula daripada aras rendah iaitu menerima kesedaran dan menerima bertindak balas penyertaan dan pelakon baru. Untuk aras sederhana, menilai komitmen dan juga penilaian, dan yang akhir sekali aras tinggi mengorganisasikan kesepaduan dan penyusunan serta perwatakan tindakan amalan dan juga aplikasi. Okey, baiklah di sini kita akan lihat penerangan bagi setiap aras domain efektif. Untuk rendah, aras rendah kita akan menerima dan kesedaran dan juga menerima dengan cara apa? Pelajar menyedari adanya sesuatu perkara yang berlaku di persekitarannya dengan cara terima, ambil tahu ataupun sedar. Untuk rendah pula, bertindak balas, pelajar mula untuk menunjukkan tingkah laku yang baru hasil daripada pengalaman pelajar tersebut dengan cara mengambil berat patuh serta sukarela. Untuk sederhana, pelajar menilai komitmen dengan cara menunjukkan kesediaan dan juga keterlibatan pelajar dengan cara meyakinkan, memperjelaskan. Untuk aras tinggi, mengorganisasi, pelajar mula mensepadukan nilai baru dan yang diterima ke dalam sikap pelajar dengan menyesuaikan, mengubah serta mengaturkan. Dan untuk perwatakan, pelajar bertindak secara konsisten dengan nilai baharu dengan cara mengambil tindakan, memberi sokongan, justifikasikan perlakuan. Okay. Untuk pengenalan domain psikomotor, ini adalah domain yang terakhir. Domain ini meliputi kompetensi melakukan pekerjaan dengan secara melibatkan anggota badan para pelajar serta kompetensi yang berkaitan dengan fizikal yang terdiri daripada 5 perkara iaitu gerakan refleks, keterampilan gerakan dasar, kemampuan perseptual, ketepatan dan keterampilan kompleks, dan yang terakhir adalah ekspresif dan interpretif. Okey. Di sini kita akan lihat carta alih aras bagi domain psikomotor yang bermula daripada aras rendah iaitu meniru, memanipulasi, aras sederhana, menilai, yang terakhir mengorganisasi, artikulasi untuk aras tinggi. Okey, baiklah, kita akan lihat di sini penerangan bagi setiap aras. Untuk aras rendah iaitu meniru, pelajar mula untuk memahati dan meniru kemampuan sesuatu dengan cara mencontohinya. Dengan cara apa? Pelajar ambil tahu dan sedar ataupun dengar tentang suatu perkara. Untuk memanipulasi, pelajar menunjukkan tingkah laku yang baru hasil daripada pengalaman pelajar itu sendiri dengan cara mendemonstrasikan suatu perkara. Untuk aras sederhana, pelajar menilai dengan cara menunjukkan kesediaan untuk memberikan komitmen. Dengan cara apa? Mengamalkan, memilih, menginisiatifkan suatu perkara. Untuk aras tinggi, mengorganisasi, pelajar mensepadukan nilai yang baru dan diterima pada sikap pelajar dengan cara mensesuaikan aturkan klasifikasi, dan yang terakhir ialah artikulasi iaitu bertindak secara konsisten terhadap nilai baharu dengan cara mengambil tindakan, pertahankan dan juga mempengaruhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Hairunisa Fatini binti Yaakob dan saya akan menerangkan tentang unit 10.5 iaitu rancangan pengajaran guru berdasarkan DKSP. Sebelum kita beralih kepada slide yang seterusnya, saya ingin menjelaskan tentang maksud DKSP. DKSP adalah akronim bagi Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran. Baik, apakah itu konsep rancangan pembelajaran? Secara ringkasnya, rancangan pengajaran adalah sebuah pelan bertindak yang disediakan oleh guru-guru bagi setiap subjek yang diajar terhadap pengajaran dan pembelajaran bagi tahun akademik semasa. Ia dikira sebagai dokumen rasmi yang dikeluarkan oleh Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia. Rancangan pengajaran terbahagi kepada dua iaitu rancangan pengajaran tahunan RPT dan rancangan pengajaran harian. Mengikut undang-undang, guru-guru yang tidak mengikut sukatan pelajaran yang diluluskan oleh Menteri Pendidikan Malaysia akan dikenakan denda tidak melebihi RM5,000 dan dipenjarakan tidak lebih 3 bulan. Baik, terdapat 3 elemen penting dalam dokumen standard kurikulum dan pentaksiran iaitu standard kandungan, standard pembelajaran dan standard prestasi. Standard kandungan secara ringkasnya adalah penyataan tentang perkara-perkara yang perlu diketahui oleh murid-murid dalam tempoh persekolahan. Perkara yang perlu diketahui merangkumi aspek ilmu, kemahiran dan nilai. Guru-guru juga mestilah menyertakan maklumat mengenai aktiviti-aktiviti yang dilakukan bersama pelajar sepanjang waktu pengajaran.
Seterusnya adalah standard pengajaran. Standard pengajaran secara pembelajaran secara ringkasnya adalah satu tanda ataupun satu standard yang diletakkan untuk menilai kualiti pembelajaran. Standard prestasi pula adalah penyataan yang menerangkan tentang pencapaian atau penguasaan seseorang pelajar dalam sesuatu subjek atau topik yang dipelajari berdasarkan penanda aras yang telah dikenal pasti. Standard prestasi boleh dijadikan sumber rujukan kepada guru-guru, ibu bapa, pelajar-pelajar sendiri dan pihak yang berkepentingan dan berkaitan untuk mendapatkan objektif yang jelas tentang apa yang diajarkan di dalam kelas. Seterusnya, rancangan pengajaran seperti yang telah saya sebut sebelum ini terbahagi kepada dua, iaitu rancangan pengajaran tahunan dan rancangan pengajaran harian. Rancangan pengajaran tahunan untuk pengetahuan semua, ketua panitia bersama semua guru yang mengajar mata pelajaran tersebut perlu menyediakan RPT secara bersama-sama. RPT terbahagi kepada dua bahagian, iaitu penggal pertama antara bulan Januari hingga Mei dan penggal kedua iaitu antara bulan Jun dan Oktober. Antara perkara yang perlu diberikan perhatian semasa membina RPT adalah peruntukan masa dalam 1 minggu, skop kandungan yang dimuatkan, kepentingan dan jangka masa yang ditetapkan, kesinambungan isi kandungan, urutan isi kandungan, integrasi semua pelajar yang perlu diajar. Seterusnya adalah rancangan pengajaran harian. Rancangan pengajaran harian pula adalah sebuah dokumen rasmi yang perlu disediakan oleh guru-guru mata pelajaran sebelum aktiviti pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan. Antara maklumat yang perlu disediakan adalah maklumat asas seperti tarikh, masa, kelas, subjek, tema, standard kandungan, standard pembelajaran, hasil pembelajaran, kaedah, bahan, bantu dan sebagainya. Dan juga maklumat aktiviti pengajaran dan pembelajaran iaitu langkah yang atau prosedur yang dilakukan oleh guru untuk mengajar murid-murid, masa aktiviti pengajaran dan pembelajaran dan catatan. Ini adalah format rancangan pengajaran tahunan yang perlu diisi dari minggu ke minggu sehinggalah minggu terakhir iaitu minggu ke-43. Ia perlu diperiksa oleh guru kanan bidang dan disahkan oleh penolong kanan pentadbiran. Ini pula adalah format rancangan pengajaran harian yang perlu juga diisi oleh guru-guru, dan antara maklumat yang perlu diisi adalah tarikh hari, masa, bilangan murid, kelas, subjek, tema, standard kandungan, standard pembelajaran, objektif, kaedah dan aktiviti, bahan bantu, penilaian pembelajaran dan pengajaran, pengetahuan sedia ada dan elemen merentas kurikulum yang terdiri daripada ilmu, nilai, teknologi, keusahawanan dan kreativiti dan inovasi. Salam sejahteraan. Hai semua, hari ini saya ingin membentangkan mengenai kepentingan menyediakan rancangan pengajaran. Antaranya ialah menjadi panduan guru ganti, memberi panduan dan penerangan kepada guru ganti yang akan mengganti kelas untuk menyediakan aktiviti yang seterusnya. Dan kedua, iaitu pemantauan dan penguasaan murid di dalam kelas terhadap penguasaan mereka tentang perkara-perkara yang akan diajar. Dan yang ketiga, dapat meningkatkan keyakinan guru, iaitu melalui rancangan ini guru dapat meningkatkan keyakinan dan melaksanakan pengajaran yang tersusun secara lebih berkesan. Dan keempat, iaitu kawalan masa. Kawalan masa pengajaran dan pembelajaran dapat dimaksimumkan mengikut rancangan yang dijadualkan dengan lebih efektif. Dan yang kelima, iaitu kan guru untuk mengesan segala kelemahan dan untuk membuat penambahbaikan untuk kaedah pengajaran dan pembelajaran yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yusof bin Arifin. Hari ini saya akan bercerita mengenai apa itu objektif pembelajaran atau dikenali sebagai objektif pembelajaran eksplisit. Apakah hasil pembelajaran eksplisit? Hasil pembelajaran eksplisit ini adalah kaedah pembelajaran yang membantu murid memperolehi kemahiran secara sedar
dengan cara memberi arahan dengan jelas dan berstruktur yang mana murid boleh memahami maksud arahan yang diberikan. Perkara-perkara penting semasa menyatakan objektif pembelajaran adalah mestilah berpaksikan kepada murid, dan yang kedua, perubahan kelakuan murid mesti ada sebagai rujukan. Yang ketiga, pencapaian hasil pembelajaran mestilah boleh diukur, dan yang keempat, semasa menyatakan objektif pembelajaran, gunakanlah kata-kata kerja yang spesifik. Sini saya akan menjelaskan apakah itu format A, B, C, D, E dalam penulisan hasil pembelajaran eksplisit. Yang pertama adalah A, audience, iaitu merujuk kepada siapa pendengar atau penonton semasa proses pembelajaran dan pengajaran PDP sedang dijalankan. Kedua adalah B, behavior, iaitu merujuk kepada kita sebagai guru, apakah perkara yang ingin pelajar lakukan pada hari itu. Yang ketiga adalah C, condition. Condition merujuk kepada situasi perkara yang anda sebagai guru ingin murid lakukan. Yang keempat adalah D, degree, yang mana merujuk kepada berapa banyakkah kemahiran dan pengetahuan yang diperolehi oleh murid semasa proses pembelajaran dan pengajaran sedang berlangsung. Yang kelima adalah E, evaluation. Evaluation merujuk kepada penilaian sama ada murid dapat menguasai apa yang guru sampaikan ataupun tidak. Di sini saya sertakan satu contoh yang mana guru pendidikan Islam Nam Bestari sedang menyampaikan arahan di papan putih mengenai menyatakan 5 rukun Islam dengan tepat. Dengan contoh yang telah diberikan tadi, kita boleh hasilkan satu hasil pembelajaran eksplisit dengan lengkap, iaitu di mana kita boleh mendapat A, audience, iaitu pelajar Nam Bestari. Yang kedua adalah B, di mana pada soalan guru tadi disuruh menyatakan 5 rukun Islam dengan jelas. Dan pada behavior, kita boleh letakkan nyatakan. C, condition, di mana kita dapat pada arahan yang telah diberikan oleh guru pendidikan Islam di mana suruh menyatakan rukun Islam, di mana kita boleh meletakkan pada kotak condition iaitu rukun Islam. Pada bahagian degree pula, kita boleh menyatakan iaitu 5 rukun Islam dengan tepat kerana telah tertulis pada arahan guru pendidikan Islam tadi disuruh untuk menyatakan 5 rukun Islam. Yang terakhir adalah evaluation, di mana penilaian seorang murid untuk menyatakan jawapan tersebut, iaitu melalui beberapa kaedah seperti esei ataupun objektif dan sebagainya. Akhir sekali di sini boleh kita nyatakan pada hasil pembelajaran eksplisit iaitu pelajar dapat menyatakan 5 rukun Islam dengan tepat. Di sini telah mematuhi kriteria-kriteria penulisan hasil pembelajaran eksplisit yang di mana mestilah berpaksikan kepada murid dan mestilah penilaian tersebut boleh diukur dengan jelas.